Assalamualaikum everyone. Selamat tengah hari. So hari ni berapa hari bulan ni? 3 hari bulan Mac 2021. Okay, kita berjumpa lagi STS 21 channel. Yang mana hari ni kita santai-santai je, isu semasa. Right. Kalau anda semua perasan, netizen semua perasan, baru-baru ni viral satu pasaraya yang mana didapati menjual daging non halal yang menggunakan peralatan yang sama dengan daging yang halal. Lebih kurang macam tu lah isu dia kan. Baik, isu ni sebenarnya berlaku di daerah Kuala Langat, Selangor. Isu ni sebenarnya bukanlah isu baru. Isu ni dah lama pun. Cuma dekat sini kita kena faham, pengusaha-pengusaha kebanyakan pasaraya ni, diorang ni bukannya orang Islam, bukan orang Muslim. Jadi apa expectation kita kepada mereka ni untuk menepati piawaian ataupun menepati kehendak pelanggan yang terutamanya beragama Islam. Mereka ni jangan cakap mereka lah, kita sendiri orang Islam ni pun masih ramai lagi yang lahir-lahir Islam sampai hari ni. Ada yang umur 30, 35 pun yang masih tak jelas lagi, masih kurang faham, masih kurang alert dengan tuntutan halal dan haram ni. Maksudnya kita ni dituntut mendapatkan sumber-sumber makanan yang halal dan thayyiban. Tapi kalau kita nak kaji semua sumber-sumber makanan tu agak di luar bidang kuasa kita lah kan. Sebab kita masuk satu-satu pasaraya tu, kita nak beli daging, daripada mana daging ni, daging ayam ni dibekalkan, daripada mana pusat penyembelihan yang telah diluluskan, diberikan sijil penyembelihan oleh JAKIM. Kita pun tak ada right nak pergi tanya dekat pasaraya tu, betul tak? So kita dengan harapan, yakin dan pasti dengan pihak-pihak berkuasa yang telah membekalkan sijil halal kepada syarikat-syarikat pasaraya ni, harapan kita hanya pada mereka. Dan kalau kita tengok pula isu dia, setiap pasaraya ni dibenarkan menjual dua kategori produk, halal dan non halal. Walaupun tempatnya diasingkan, tapi kebarangkalian nak berlaku kekilafan seperti mana yang berlaku di Kuala Langat ni, possibility dia sangat tinggi lah. Sebab manusia kan yang buat kerja tu kan. Nanti kontainer yang datang bawa daging babi ni termasuk pula dalam cila daging ayam. Betul tak? Possibility nak berlaku tu sangat tinggi. Sebab yang buat kerja ni semua manusia. Manusia ni pun dia ada kelemahan dia. Jadi apa tanggungjawab kita sebagai masyarakat? Macam mana kita nak mengelakkan boykot? Kita ni kalau kita nak cerita boykot ni, macam-macam benda yang kita dah try boykot ni kan. Isu McD, KFC dan sebagainya satu ketika dulu sangat-sangat viral, tapi hari ni kita tengok apa hasil dia. Kadang-kadang benda tu kita tak termampu buat untuk memboykot, sebab pasaraya yang berhampiran dengan kita adalah pasaraya A. Pasaraya A ni lah harapan kita daripada pihak-pihak yang berwajib. Mereka dah pantau sebelum mereka bekalkan sijil halal tu, mereka dah tetapkan syarat-syarat yang tertentu. Tetapi macam saya cakap tadi, pengusaha ni bukannya semuanya beragama Islam. Jadi mereka ni bab hukum hakam Islam ni mereka tak begitu ambil peduli sangat. Sebab macam saya cakap, bagi mereka daging ayam yang mereka makan dan nak bagi kita makan itu adalah daging ayam yang sama. Tetapi ayam yang kita nak makan ni mesti kena sembelih. Tapi mereka tak tahu kalau nak sembelih ayam tu menggunakan pisau yang sembelih babi, lepas tu sembelih ayam. Boleh ke tak boleh? Adakah mereka tahu? Kan? Mungkin telah diberikan penerangan oleh JAKIM dan sebagainya, tetapi benda ni macam saya cakap, bukannya rotation ataupun habit diorang yang nak
hari-hari kena pantau benda tu. Dia pun akan cakap dengan staff dia, okey, parang yang potong babi tak boleh potong ayam. Papan yang alas daging babi tak boleh alas daging ayam. Okey. Troli yang dah tolak babi tak boleh tolak ayam. So benda ni adakah dapat dipantau sepenuhnya oleh syarikat-syarikat pasaraya ni? Bagi saya, pendapat saya, benda ni agak subjektif. Kekilafan tu boleh berlaku pada bila-bila masa. Right? So, kat sini kita cuba cadangkan lah. Kita cuba cadangkan kepada pihak-pihak yang berwajib. Sebab bila melibatkan hukum hakam agama ni, dia melibatkan institusi-institusi tertinggi dalam negara. Antara yang terlibat adalah YDP, yang di-Pertuan Agong, Sultan-Sultan Negeri, yang mana mereka ni adalah ketua-ketua agama Islam dalam negara kita. Okay, kita cuba minta perhatian. Kita rakyat Mahrin ni cuba minta mereka berikan perhatian yang lebih, kerana isu ni dia melibatkan akidah kita umat Islam. Walaupun saya ni taklah begitu pandai pasal hukum hakam ni, ada orang-orang yang lebih pandai lah. Cuma yang kita, daripada apa yang kita faham, solusi yang saya cuba cadangkan kat sini, why not JAKIM buat satu syarat pada syarikat-syarikat pasaraya, pembekal daging, ayam dan sebagainya, perlu ada pegawai, daripada JAKIM in-house. Dalam pasaraya tu ada pegawai JAKIM setiap pasaraya. Sebab kita tengok JAKIM yang ada sekarang ni, kaki tangan dia pun tak cukup. Dia mengharapkan laporan-laporan daripada kita untuk mereka buat serbuan dan sebagainya. So kalau kita ada informasi, kalau kita tak ada informasi, dah bertahun-tahun, contoh macam daging kartel baru ni, 40 tahun dah macam tu. So solusi dia macam mana? Tak selesai kan masalah ni. Baik, cadangan saya, JAKIM kena adakan pegawai in-house setiap pasaraya. Mana pula JAKIM nak bayar gaji diorang? Mana JAKIM nak cari duit? Pegawai-pegawai ni sebagai syarat untuk JAKIM bagi semua pasaraya ni sijil halal. Dan tugas pegawai ni adalah untuk buat audit setiap hari setiap barang bekalan dan barang yang dijual oleh pasaraya-pasaraya ni mesti menepati piawaian. Jadi banyak masa kan, bila dia in-house, dia boleh review semua barang, dia boleh audit semua barang, daripada mana sumber barang ni, dia apa ingredient yang ada dalam barang-barang ni, dia akan dapat. Dan gaji dia perlu dibayar oleh pasaraya tersebut. Secara tak langsung, ianya mewujudkan peluang pekerjaan. Ambillah pelajar-pelajar ataupun lepasan-lepasan universiti UIA, UC, pelajar-pelajar tahfiz yang mahir tentang hukum hakam halal satu-satu produk yang ada dalam negara kita. Dan kalau boleh, janganlah bagi mereka ni gaji RM1,000, RM2,000. Sebab tugas mereka ni, tanggungjawab mereka ni nak menentukan halal dan haram satu-satu barang yang dijual oleh pasaraya tu, yang dimakan oleh umat Islam dalam seluruh negara. Tanggungjawab mereka tu berat. Cadangan gaji mereka tu biarlah bersesuaian, RM4,000, RM5,000. Jadi kat situ tak adalah unsur-unsur cuba rakyat Malaysia ni cukup peka lah kot, bawah-bawah meja, bawah-bawah kursi ni kan. So kita tak nak ulas lah pasal benda tu. Bila gaji mereka boleh survive, saya yakin dan pasti untuk menjadikan mereka ni sebagai orang yang tidak bertanggungjawab tu, possibility dia sangat rendah. Mungkin ada, tapi sangat rendah lah. Jadi itu cadangan kita, secara tak langsung dia akan mewujudkan peluang pekerjaan. So jabatan-jabatan yang terlibat ni kita minta beri perhatian yang lebih. Tak kisahlah, sebab isu yang wujud hari ni bukanlah isu baru. Isu ni dah lama, sangat lama, dan isu ni sentiasa berbangkit. Jadi perhatian daripada pemimpin-pemimpin atasan negara. Kalau sekarang ni kita nak ulas pasal kerajaan pun kita pun pening kan. Tak kisahlah siapa pun yang memerintah.
Daripada zaman Tun M ke, Datuk Najib ke, Muhyiddin ke, siapa pun yang selepas ni, perhatian perlu diberikan. Dan pada pengusaha-pengusaha yang bukan beragama Islam, kita mohon agar sensitiviti perkara yang kita bangkitkan ni diambil perhatian. Sebab mereka kena ingat, kuasa membeli orang Melayu adalah kuasa membeli yang sangat tinggi, ya. Jadi jika produk yang mereka bekalkan tu tidak menepati piawaian, mereka tak boleh take for granted every product tu. Sebab yalah, macam saya cakap tadi, bukan semua orang tahu pun asalnya ayam ni daripada reban mana, pusat penyembelihan mana. Ramai yang tak tahu, kan. Memang orang pun pergi nak beli ayam tu takkan tanya pun dengan pasar raya tu, ni ayam daripada reban mana, disembelih dekat mana. Memang orang tak tanya. Tahu-tahu bila orang nampak ayam tu tak ada kesan sembelih, so maknanya ayam tu ayam cucuk dan sebagainya. Okey, terlepas, okay, baru diviralkan. Dekat situ baru pihak berwajib ambil tindakan. Sebab tu saya kata tadi, pemantauan daripada pihak berkuasa agak terbatas sebab kaki tangan tu kurang. Saya cadangkan, why not kita letakkan seorang yang berkelayakan di bawah JAKIM. Dalam pasar raya masing-masing semua ada in-house auditor daripada JAKIM, dan mereka akan buat pengesahan produk yang dibekalkan. Jadi dekat sini barulah kita pengguna rasa secure, rasa benda tu selamat. Alright. So kita jumpa dekat video-video akan datang. Jadi sebagai kata-kata terakhir daripada kami, STS21 Channel, minta anda tolong like and share kita punya video, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notification button. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam sejahtera.